sejahtera, Cikgu Amin di sini. Ini kita akan membincangkan tentang kertas satu, di mana soalan kertas satu bukan soalan yang kita anggap mudah, tapi bila periksaan pasti pelajar akan kecewa dengan markah yang mereka dapat. Termasuklah pelajar cikgu bincangkan bersama-sama bagaimana untuk menghadapi ataupun apakah perancangan kita untuk menghadapi soalan kertas satu fizik. Okey, mari kita teruskan perbincangan kita. Bagaimanakah format soalan fizik kertas 1? So kita ada 10 chapter kesemuanya. Okey, maka soalan kertas satu kita ada 50 soalan. 50 soalan dan pelajar haruslah menjawab dalam masa 1 jam 15 minit. Itulah format soalan kertas satu. Soalan bab manakah yang banyak disoal? Okey, seterusnya kita pergi kepada pembahagian soalan. Apakah soalan yang banyak keluar dalam kertas satu SPM? Okey, sini cikgu akan membincangkan secara purata sahaja daripada analisis daripada soalan-soalan SPM yang lepas. Okey, contohnya soalan bab 1 form 4 pengenalan introduction to physics ataupun pengenalan pada fizik. Kita ada 3 soalan. Okey, kemudian untuk tajuk kedua daya dan gerakan ataupun force and motion, kita ada 9 soalan. Paling banyak sekali sebab dia ialah tajuk yang paling panjang. Okey, so ni kita ada daya dan tekanan ataupun force and pressure, kita ada 6 soalan. Okey, kemudian tajuk haba heat, kita ada 3 soalan. Tajuk cahaya light, kita ada 4 soalan. Okey, kemudian kita ada gelombang wave, kita ada 7 soalan. Kemudian elektrik, kita ada 4 soalan. Tajuk elektromagnet, kita ada 6 soalan. Kemudian tajuk elektronik 3 soalan, dan juga terakhir sekali lah tajuk radioaktif, kita ada 3 soalan. Maka totalnya adalah sebanyak 50 soalan untuk soalan kertas 1. Ada soalan bonus Ya, tak, cikgu? Soalan bonus. Soalan bonus tak ada lagi pada masa ni. So, itulah pembahagian soalan untuk kertas 1. Boleh ke skor fizik kertas 1, cikgu? Okey, jawapannya boleh lah, mestilah boleh. Sebab kertas 1 ini bukanlah semuanya susah, sebab mengikut pengubah soalan, mereka biasanya akan mengikut format format 60, 26 dan 14. Maksudnya 60% ialah soalan aras rendah, 26% soalan sederhana, dan 14% ialah soalan yang aras tinggi ataupun kita jadikan dia pecahan soalan, maknanya 30 soalan ialah soalan yang aras rendah. Okey, kita ada 13 soalan aras sederhana dan 7 sahaja soalan aras tinggi. Maka kenapa kita tak skor? Sebab aras rendah pasti kita boleh jawab. Bermakna kita dah dapat 30 rendah, aras rendah, dan tambah pula dengan aras sederhana, kita dapat lagi sebanyak 13. Maka bila kita gabungkan, kita dapat markah 43 markah untuk aras sederhana dan aras rendah. So kalau susah 7 markah tu kita tak dapat pun, masih lagi kita dapat 43 markah. Bermakna tercapailah target kita untuk kertas 1 itu mesti lebih daripada 40 ke atas untuk kita dapat A minus dan juga ke atas. Maka kertas 1 perlu kita dapat 40 ke atas. Hanyalah kita jawab soalan
aras rendah bagi betul dan aras sederhana pastikan betul, maka dapatlah 43 markah. Banyak ke soalan pengiraan fizik kertas 1? Kertas 1 pengiraan hanyalah maksimum pun ialah 10 soalan untuk pengiraan daripada analisis pada soalan-soalan yang lepas. So hanya 10 soalan pengiraan, bermakna dalam 20% sahaja pelajar perlu mengira untuk menjawab soalan. So 80% daripada kertas 1 ataupun 40 soalan ialah soalan fakta. Maka pelajar perlu kuasai fakta dalam fizik. Maka kalau ada yang bagi alasan pengiraan lemah, maka tidak dapatlah dijadikan alasan untuk skor kertas 1 fizik sebab 40 soalan adalah soalan fakta, hanya 10 sahaja soalan yang perlu dikira. Apakah tips untuk ulang kaji soalan kertas 1? Okey, tips ulang kaji soalan kertas 1 macam mana nak ulang kaji biasa pelajar tanya. So bagi cikgu senang je lah. Ada yang kata kita buat 1 ke 10 soalan dulu, lepas tu repeat, terpulang lah. Tapi yang bagus kita jawab satu set dalam masa yang ditetapkan tanpa melihat buku. So takkan kita buat 6 set, kena 6 tu perlu ikut masa yang ditetapkan, iaitu 1 jam 9 minit. Dan bila dah buat soalan, kena tengok apakah kesilapan yang kita buat dan ulang balik semula soalan set kedua. Dan jangan lupa lepas kita dah buat soalan, perlu kita semak balik jawapan kita, apakah kesilapan yang kita buat. Ataupun yang lebih mudah, kalau pelajar lebih mudah, kita boleh bahagikan 2 bahagian. So kita ada 50 soalan, mungkin kita boleh jadikan dia form 4 dan form 5. So biasanya form 4 sampai soalan yang ke-28. So 1 sampai 28 adalah soalan form 4, dan 29 ke atas ialah soalan form 5. Maka cikgu cadangkan buat dulu 1 sampai 28 dalam masa 40 minit. Itu semua ialah tentang silibus tingkatan 4. Bila dah siap 40 minit, semak balik soalan jawapan tadi. Maka kalau ada sebarang kesilapan, perbaiki balik dan buat lagi set yang kedua hanya untuk uji soalan tingkatan 4 sahaja. Maka kita ulang kelemahan kita kat mana, tingkatan 4 ke ataupun tingkatan 5 sebab mungkin pelajar agak lama menunggu, sejam 9 minit tu agak lama. Maka boleh pecah 2 bahagian, 40 minit untuk soalan tingkatan 4 dan 35 minit untuk soalan tingkatan 5. Kemudian kalau rasa yakin, boleh mula buat soalan tingkatan 5, tapi cikgu cadangkan jangan tengok buku, buat betul-betul. Okey, dah pastikan yang penting after kita dah buat soalan tu, kita kena semak balik jawapan, apa kesilapan, boleh kita repeat balik buat soalan set-set yang seterusnya. Ada tips tak semasa menjawab soalan kertas 1? Okey, teknik jawab soalan kertas 1 macam mana kita nak hadapi soalan kertas 1 ni, apakah teknik? Biasanya kita pelajar memang 80% pelajar yang silap biasanya daripada tidak membaca soalan dengan betul ataupun dia tidak faham soalan. Maka mesti kita ambil masa sikit untuk fahamkan soalan, gariskan isi penting, dan sekiranya soalan tu agak sukar, kita terus ke soalan yang berikutnya. Kita KIV dulu soalan yang susah tu kita buat dulu soalan-soalan yang kita boleh jawab dahulu. Bila dah habis, boleh kita kembali balik menjawab soalan yang kita rasa sukar tadi. Okey, dan jangan terlampau ambil masa yang lama untuk jawab satu soalan. So purata soalan ni kalau tengok sini tak sampai 2 minit satu soalan tu. Dia 1 minit lebih je.
maka pelajar perlu menjawab mengikut masa yang diberi. Kalau terlalu lama mungkin kita akan mengalami tak cukup masa untuk habiskan semua soalan. Mungkin tak sempat jawab soalan yang berikutnya. Paling penting, lepas kita dah selesai jawab, maka jangan lupa untuk simak balik jawapan kita tadi. Baik cikgu, baik cikgu. So, faham tak? Faham Yang saya cikgu. terangkan? Terima kasih cikgu. Maka itu adalah antara tips-tips yang dapat cikgu kongsikan untuk pelajar menjawab soalan kertas 1. Yang penting kita usaha, doa dan tawakal. Okay, good luck untuk SPM pada Februari tahun depan. Terima kasih. Jumpa lagi.